Saya menjemput Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menjawab dan memberi pandangan, caranan, cadangan, janji dalam masa 15 minit. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada yang berhormat yang telah turut serta sama ada berbahas atau mencelah. Dan saya faham bahawa isu banjir ini satu isu yang memang besar dan mendapat keprihatinan ramai, apatah lagi ketika kita berhadapan dengan banjir besar di beberapa buah negeri, khususnya di Johor kali ini. Jadi pertama sekali sebagai makluman, kalau untuk bercakap tentang soal empangan, pengurusan empangan, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sememangnya melepaskan air empangan mengikut Standard Operating Procedure SOP yang telah ditetapkan dalam Manual Operation and Maintenance ONM Manual bagi setiap empangan tersebut dengan mengambil kira ramalan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan sekiranya tidak dibuat demikian, maka ia akan memberi impak kepada integriti kekuatan empangan itu. Dan saya bagi contoh, misalnya di kebanyakan negeri, sekiranya musim monsun timur laut berlaku, maka air empangan akan diberikan maksimum sehingga 80% daripada kapasiti empangan tersebut. Sekiranya lepas, maka mereka terpaksa melepaskan empangan sebab dia kena seimbang antara tujuan bekalan air dan juga tujuan untuk mencegah malapetaka ataupun banjir. Dan baru-baru ini kalau kita lihat, apa yang berlaku ialah taburan hujan yang sangat luar biasa. Dari 28 Februari sehingga 3 Mac, taburan hujan yang turun ialah 548 mm. Melebihi purata hujan bulanan jangka panjang bagi Mac untuk Johor iaitu 195 mm sebulan. Jangkaan biasa 195 mm, turun 548 mm, menyebabkan kenaikan aras air mendadak dan pintu air terpaksa dibuka untuk menurunkan aras air empangan. Menteri, boleh jelas sekejap? Kejap, saya nak habis, banyak nak jawab. Sebagai makluman, sebelum dinaik taraf, empangan Bekok ini hanya dia punya normal pool level aras air biasa adalah sebanyak 13.3 meter. Ia telah pun dinaik taraf dan sekarang kapasitinya ialah 16 meter. Jadi meningkat kapasiti. Naik 2.7 meter dan dia ada 3 spillway. Dan dia, ketika dilepaskan, dia telah pun melepasi ketiga-tiga spillway tersebut sebelum diambil keputusan untuk dilepaskan. Dan sekiranya berlaku empangan pecah, maka ia akan menyebabkan kejadian banjir yang lebih besar. Dan pelepasan air merupakan tindakan yang perlu diambil bagi mengelakkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda yang lebih tinggi. Di samping itu, JPS juga mengeluarkan siren amaran empangan pada 1 Mac 2023 dan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Batu Pahat telah pun dimaklumkan. Dan dia dibuat secara bermula di peringkat empangan dan kemudian dia akan diturunkan stagger sehingga ke bawah. Cuma sekarang ia masih lagi dalam bentuk konvensional iaitu siren. Pihak JPS sedang naik taraf, satu untuk letakkan CCTV dan juga letakkan suara. Mungkin siren orang tidak akan pandang serius dan sebagainya. Selepas ini akan ada amaran dalam bentuk suara yang memberi peringatan kepada orang ramai untuk berpindah. Dan sehingga 5 Mac 2023, JPS telah menempatkan 38 unit pam bergerak bagi mempercepatkan aliran air banjir dan tambahan sebanyak 6 unit pam bergerak yang akan dipasang pada 6 Mac 2023 di kawasan kritikal banjir di Pontian dan Mersing, Johor. Sebagai jawapan kepada beberapa perkara yang dibangkitkan sebentar tadi. Sebelum berpindah kepada isu lain. Empangan. Bagi empangan. Yang Mohd, saya nak bertanya ni secara teknikal ya. Yang Mohd mengatakan saya setuju. Pintu untuk empangan kena buka. Kadang-kadang 2,500 mm untuk dibuka tapi kita cuma letak 1,000. Sebab apa? Bawah dah banjir. Saya nak tanya Yang Mohd, adakah Yang Mohd sedia melihat balik buat refinement terhadap SOP itu? Kerana saya dapati selalu macam semalam. Kenapa?
kalau ikut kalender China, first day and 15 day, air pasang. Semalam you lepas air, kita kena. Memang kena. Dan sebab itulah saya nampak prosedur itu betul, tapi bila air dah terlalu banyak, yang terkesan adalah di bawah. Jadi soalan saya, refinement kepada SOP kedua yang membuat. Ini kekhawatiran saya, berharap dia tak berlaku. Di Jalan Labis ni, ada 2-3 crossing sungai ni. Ini yang akan jadi kesan setiap kali kalau di Ca ni, tentu ada orang mati. Pasal apa? Deras. Dan saya khawatir 2-3 jambatan ini, kalau kita lepaskan air, kalau saya harap tak berlaku, ia akan menyebabkan dia pecah. Sebab tu saya minta Yang Berhormat JPS tengok balik. Kerana struktur konkret itu patut kita design untuk 100 years. Kalau tidak, saya takut apa-apa akan berlaku di kawasan saya. Kerana empang Beko tu terletak di kawasan saya dan tempiasnya dirasai oleh penghuni saya. Minta pandangan. Nanti saya tambah sikit saja. Berkaitan dengan sama. Saya apa tu bagi saya jawab. Bagi Menteri Jadi jawab. apa yang saya nak tekankan di sini, sememangnya kita maklum. Satu, kerana pola cuaca sudah banyak berubah. Dan antara perkara ini, nama kementerian pun perubahan iklim. Antara perkara yang ditekankan bukan hanya structured solutions seperti projek-projek infra, tetapi juga projek-projek adaptation yang melibatkan bukan struktur, ada disebut tadi saya ingat oleh Keluang sendiri, supaya kita dapat berdepan dengan hujan ataupun cuaca yang lebih tidak menentu. Namun pada masa yang sama tentang soal SOP, saya setuju bahawa kita boleh refine lagi. Memang perkara ini dilakukan di peringkat kerajaan secara berkala dan saya rasa perlu dipertingkatkan lagi untuk kita menyelesaikan isu-isu yang akan berlaku berikutan perubahan iklim. Dan seterusnya, sebelum itu boleh tambah sikit saja, sikit je tanya. Bagi saya habis, saya nak teruskan. Berkaitan empangan juga ni. Jadi seterusnya, kalau kita lihat tentang tadi disebut tentang soal tebatan banjir. Sebenarnya ada 15 projek di negeri Johor, kos keseluruhan 1.49 bilion ringgit. Ada yang baru dan ada juga projek sambungan. Tidak ada projek yang terlewat disebabkan keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semua projek-projek berlangsung mengikut jadual yang ditetapkan. Cuma kalau ada isu-isu yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan ialah soal proses perolehan tersebut. Dan bagi secara spesifik, misalnya tentang isu projek RTB Lembangan Sungai Muar Fasa 3 yang berada di daerah Segamat, telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya juga tentang projek Lembangan Sungai Kesang yang diiklan pada Mac 2023 dan dijangka bermula pada Jun 2023. Kalau di Muar secara spesifik memang telah pun lulus. Kalau projek penambakan pemecah ombak di Pengkalan Seri Menanti Laut Muar Johor siap tahun 2026 kalau ikut jadual. Dan seterusnya yang disebut tadi tentang projek RTB Lembangan Sungai Muar Fasa 2. Jadi sememangnya di peringkat kerajaan kita ambil maklum tentang keperluan projek-projek ini dan tentang keperluan untuk terus mengambil kira perubahan iklim yang berlaku supaya infrastruktur yang kita ada dan juga dapat berdepan dengan cabaran terbaru, dan pada masa yang sama kita juga dapat berhadapan dengannya daripada segi bukan struktur untuk menghadapi masalah perubahan iklim khususnya banjir ini. Terima kasih. Minta penjelasan dari Menteri. Terima kasih Menteri. Khasnya berkenaan isu empangan pekok dan juga pekan Ca, iaitu tadi saya ada tanya berapa kali empangan pekok lepaskan air. Khasnya sama ada selain daripada jawapan Menteri tadi menyebut tentang tahap tu 80%, iaitu ketika hari pertama Pekan Ca dilanda banjir, sama ada empangan pekok juga melepaskan air pada hari itu. Kerana Pekan Ca hampir ditenggelami dalam banjir kali ini. Jadi adalah penting untuk kita cari faktor penting yang menjejaskan Pekan Ca kali ini, iaitu kalau
empangan pekok adalah faktor utama. Kita perlu cari solusi supaya isu yang sama tidak berulang lagi. Terima kasih. Dan iaitu saya cadangkan, mungkin kita seperti apa yang dicadangkan oleh ahli yang berhormat Aitam, kena refine daripada 80% sama ada kita nak turunkan lagi supaya kita boleh mengatasi extreme weather ini. Terima kasih. Labis juga di belakang. Menteri-menteri. Ya, yang mengenai lepasan air dari empangan, bolehkah pihak berkuasa melepas air pada waktu siang dan bukan waktu malam? Mereka saya nampaknya di CAA ini air mula menaik dengan cepat pada waktu 1 pagi. Adakah air dilepaskan pada 1 hari bulan Mac tahun ini? Sila jelaskan. Terima kasih. Okey, terima kasih Menteri. Datuk, pertama sekali berkaitan dengan empangan. Kerana 2 empangan Bekok dan juga Semerong ini, sungai-sungai itu mengalir ke Sempang Kiri, akan melalui bandar Batu Pahat dan melalui beberapa parlimen, Air Hitam, Labis dan juga Seri Gading. Jadi saya ingin bertanya, berapa kali empangan berkenaan dicuci? Kerana kalau tidak dibersihkan, tidak digali balik dengan adanya pokok-pokok yang tumbuh dan makin mengurangkan kapasiti air menyebabkan cetek, maka air itu cepat penuh. Okey. Soalannya. Terima kasih. Menteri, ada satu cadangan lagi. Biar Menteri jawab dulu. Satu cadangan lagi sahaja. Menteri jawab dulu. Okey. Sila. Okey, terima kasih. Kalau lepas ni mungkin kita boleh berbincang secara spesifik. Cuma yang saya boleh kata, berapa kali dibuka saya kena bagi secara bertulis. Yang saya boleh katakan, kita juga kena maklum, bila dibuka dia bukan bermaksud bukan setiap bukaan itu sama. Macam disebut oleh Aitam, jadi dia ada berapa dan sebagainya, itu bergantung kepada volume air yang ada. Dan bila dia ada 2 fungsi, bukan hanya tebatan air, tebatan banjir, tetapi juga ada fungsi untuk sumber air. Jadi it's a very delicate balance yang kena di-maintain. Macam ada negeri yang kerana reserve air dia sangat sikit, kerajaan syarat yang ditetapkan oleh SPAN ialah sebanyak 90%. They have to maintain. Ya, tetapi ada negeri yang tidak begitu kritikal, boleh turun sampai ke 80%. Jadi sebab itu perkara yang perlu diimbangi oleh pihak pengurusan JPS dalam ataupun pengurusan empangan dalam hal ini. Tapi saya akan bagi secara spesifik dalam bentuk bertulis. Begitu juga tentang masa. Saya rasa perkara ini agak time sensitif yang mana tidak. Satu untuk bekalan air, kedua ialah untuk kita nak pertempatan banjir. Ya. Memang betul yang Muhammad cakap tu. Tapi untuk air masuk, dia bertakung dulu. Dah sampai satu paras bahaya baru kita lepas. Ya. Kalau hujan dengan lebat, tak ada empangan ni, dah hancur dah. Semua pekan dah habis. Sebab tu saya rasa memang betul, kalau ada peruntukan, perlu baru kita tambah. Yang itu memang fungsi dah ada. Kedua, yang tempias di bawah, cara mekanisme tu kita kena buat supaya makluman kepada wakil rakyat, kepada ketua-ketua kampung ni dapat kita sampaikan. Malam ni pelepasan air 1000 mm. Berjaga-jaga. Setiap ketua kampung malam jangan tidur, tengok pukul apa. Itu membantu kita. Semua keluar 4 jam sebelum pelepasan air. Saya rasa pengurusan ini perlu kita buat. Terima kasih. Setuju. Saya setuju dengan Aitam bahawa perkara ini yang perlu diambil kira dalam sistem amaran yang ada. Dan begitu juga tentang sistem, masa untuk dibuka, perkara itu juga time sensitif sebagaimana disebut. Tentang soal berapa kali dicuci, itu pun saya akan dapatkan secara bertulis. Tapi sebagaimana telah dimaklumkan juga oleh Aitam sebentar tadi, kita sebenarnya telah naik taraf dan kapasiti empangan itu juga telah meningkat. Tetapi taburan hujan itu yang menjadi begitu drastik ya akhir-akhir ini. Jadi itu jawapan daripada pihak kerajaan dan daripada pihak kementerian saya, dan kita boleh berbincang lanjut tentang soal-soal spesifik yang dibangkitkan. Terima kasih Menteri.